Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, manfaat wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam wa sarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dan dia berkata, "Oh, khabar gembira. Ini adalah seorang budak." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf AS sebagai barang dagangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Wa syarawhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Dan mereka telah menjual Yusuf AS dengan harga yang murah. Darahima ma'dudatin, dengan beberapa dirham yang boleh dihitung sahaja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan adalah mereka pada ketika itu daripada kalangan yang tidak tertarik hati kepada Yusuf AS. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Tak pakai laptop ni. Tak dengar ke? Tak dengar ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook kita. Dan kita baca pada malam ni adalah surah Yusuf AS ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Alhamdulillah, setiap hari kita lakukan siri live Facebook ni. Dan kita pun dah masuk sampai ayat ke-20 lah. Rasanya dalam sebulan ni mungkin kita boleh, sebulan lebih lah kot, kalau kita boleh konsisten kita lakukan pada tiap-tiap malam tafsir surah Yusuf ni. InsyaAllah rasanya kita boleh khatam lah 111 ayat daripada surah Yusuf AS ni, insyaAllah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita ada baca satu ayat Al-Quran. Kita baca dua ayat Al-Quran ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan bagaimana penipuan yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf AS, dan mereka kantoi. Kita dah sebut mereka adik-beradik Yusuf namanya dia buat penipuan. Tetapi segala penipuan yang mereka lakukan, dan penipuan tu mereka lakukan terhadap bapa mereka lah, Yakub AS. Dan semua penipuan yang mereka lakukan terhadap bapa mereka itu, semua tu terkantoi, diperasan oleh Yakub AS. Dan kita dah sebutlah Yakub AS menampilkan bahawasanya dia perasan itu apabila dia mengatakan bahawasanya bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu ayat dia, taswil. Taswil maksudnya dia nak bagi tahu korang ni tak payahlah duk cerita bahawasanya korang ni buat baik pada ibu bapa, sebenarnya buat baik pada Yusuf AS. Sebenarnya cerita sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Jadi dia menafikan. Itu istilah dia panggil taswil. Jadi maksudnya daripada segala penipuan yang mereka lakukan terhadap bapa mereka tu, semua tu diketahui oleh Yakub AS, bapaknya lah, Yakub AS. Jadi Yakub AS bila tahu, Yakub AS ni pun disebutlah fasabrun jamil, sabar tu indah. Dan wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang kita nak minta bantuan, pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan itu. Jadi cerita-cerita korang ni, dusta ni, kita serahlah pada Allah Taala. Tempat Allah Taala lah tempat kita nak minta pertolongan, tempat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi bantuan kepada kita. Jadi kalau Allah Taala nak membuktikan bahawasanya cerita korang ni adalah bohong di suatu masa nanti, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam ayat 17 dan 18 yang kita bincang semalam, ayat itu menggambarkan tentang penipuan yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf AS terhadap bapa mereka Yaqub AS. Cumanya kita cerita juga dalam penipuan yang mereka lakukan itu, mereka terkantui. Semua tu diperasan lah oleh Nabi Yaqub AS perasan itu adalah satu pembohongan. Begitu kita dah cerita. Pada malam ni insya-Allah kita baca ayat ke-19 dan ayat ke-20. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pula bagaimana kisah Yusuf AS yang telah dibuang oleh adik-beradik mereka dalam telaga. Jadi bila ada dalam telaga, lepas tu ada orang tukang kutip dia. Dan kutip itu pula kemudian dibawa Yusuf AS ni dijual dekat Mesir. Tu cerita yang kita nak cerita pada malam ni lah insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kata Allah, wajaat sayyaratun. Dan telah datanglah sayyarah. Sayyarah ni maksudnya kafilah orang yang bermusafir. Jadi kafilah orang musafir telah datang, fa arsalu waridahum. Jadi bila datang kafilah orang bermusafir tu di satu tempat, kemudian dalam ramai-ramai tu ada seorang tu diminta untuk pergi cari air. Jadi pergilah cari air. Bila cari air, fa adla dalwahu, kemudian dia turunkan dia punya timba air. Tak timba ke baldi ke apa, bohgilah nama apa pun. Tapi bekas air yang digunakan untuk kita nak ambil air. Jadi dia turunkan. Bila dia turun tu, dia bawa naik. Masa nak bawa naik tu, qala ya bushra hadza ghulamun. Jadi kata orang yang tukang angkat air tu, orang yang diutuskan daripada golongan kafilah tadi tu, seorang tu dia pergi angkat air. Masa nak angkat air tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang budak. Jadi bila budak tu dia kata, ya bushra hadza ghulam. Wahai kegembiraan, ini adalah seorang budak. Wa asarruhu bida'atan, dan kemudian mereka telah menyembunyikan bada'atan, mereka sembunyikan berkenaan dengan budak tadi itu bada'atan kerana mereka mahu jadikan sebagai barang jualan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu amat mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Tu ayat dia insya-Allah. Kita tengok pendetilan. Lebih kurang ayat dia cerita apabila Yusuf AS telah letak dalam telaga, lepas tu datang satu kelompok sayyarah, dalam ayat ni guna sayyarah, iaitu kafilah yang bermusafir. Mereka singgah di tempat tersebut. Jadi dalam ramai-ramai tu tiba-tiba adalah haus. Bila ada orang musafir ni mestilah haus. Jadi bila haus tu, jadi mereka ni minta dalam ramai-ramai tu supaya cari, dalam ramai-ramai tu seorang untuk pergi cari air. Jadi orang tu pergi cari air. Masa pergi cari air, dia jumpalah telaga. Telaga yang tempat adik-beradik Yusuf AS dulu buang Yusuf AS dalam tu, dan Yusuf tu ada kat situ dah. Jadi bila Yusuf AS ada dalam telaga tu, jadi yang si hamba Allah ni pun dia karai. Orang Kelantan panggil kara. Kita panggil ambil beldi air tu, kita bubuh. Kita nak ambil air tu kan. Jadi dia angkat tu, tengok-tengok rupa-rupanya ada seorang budak dok bergantung dekat tali air tu. Tali tempat kita nak angkat air tu kan, kat baldi tu. Ada budak dok bergantung. Bila sampai ke atas tu, jadi si orang ni dia tengok, dia kata, ya bushra hadza ghulamun. Dia kata, wahai berita kegembiraan, budak ni. Ada seorang budak sini. Jadi bila tengok budak tu, jadi dia ni pun wa asarruhu, dia sembunyikan berkenaan dengan budak dia jumpa. Yang kita kata Yusuf AS ni lah. Dia sembunyikan itu untuk bada'atan, menjadikan barang jualan. Jadi dia tak cerita ke orang lah. Sebab dalam cerita ni digambarkan sebenarnya kafilah yang ada pergi ke Syam tu, nak pergi ke Mesir tu, sebenarnya bukan satu, dia banyak kafilah. Tapi yang dikatakan kafilah yang ambil Nabi Yusuf AS ni salah satu daripada yang banyak-banyak kafilah tu. Jadi kafilah tu dia tak bising ke orang lain, tak bagi orang lain semua tahu. Jadi kelompok dia je tahu. Dan kenapa dia orang sembunyikan? Kenapa dia orang tak bagi tahu dekat orang? Kenapa mereka tak heboh-hebohkan? Bada'atan, tujuan mereka adalah untuk nak jadikan barang perniagaan, barang jualan lah. Dan Allah Ta'ala kata, wallahu alimun bima ya'malun. Dan semua yang mereka lakukan itu semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu lebih kurang gambaran ayat ke-19 yang kita nak kupas pada malam ni. Okey, kita detailkan perbahasan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Telah datanglah sayyarah. Sayyarah ni kalau kita terjemahan kita yang kat Malaysia biasa-biasa ni, terjemahannya adalah kereta. Kereta sayyarah. Kereta. Sebenarnya sayyarah ni maksudnya adalah sayyarah ni daripada kalimah as-sayr. Sayr ni perjalanan. Jadi sebarang perjalanan jauh dipanggil sebagai sayyarah. Sebab bila kita nak pergi satu tempat yang jauh, maka kita kena naik kenderaan. Kenderaan yang digunakan untuk perjalanan jauh itu disebut sebagai sayyarah.
dalam ayat ni dia boleh diterjemah sebagai satu kafilah yang mereka ni mempunyai perjalanan yang jauh. Tu maksudnya sayyarah kat sinilah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata telah datanglah sayyarah. Maka kita terjemah tadi satu kafilah yang mempunyai perjalanan yang jauh, fa arsalu waridahum. Mereka dalam ramai-ramai mereka tu, mereka telah melantik seseorang, diorang telah utuskan seseorang untuk pergi cari air. Kalimah utus ni macam bahasa poyo sikit. Kita dia lantik lah, dia minta lah. Ni ramai-ramai kita ni siapa yang boleh pergi cari air, dia lantik seorang. Orang tu dia pergilah cari air, begitu. Dia kaedah bila kita berjalan jauh ni selalunya haus, tu biasalah. Kita berjalan jauh. Tapi kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, mungkin kita boleh cari kita berhenti ke R&R, minum teh lah apa sebagainya kan. Zaman dulu pun dia ada juga konsep singgah minum air. Cuma zaman dulu tak adalah kemudahan macam zaman sekarang, R&R lah apa tu kan, kedai makan lah apa, tak ada. Makanya mereka ni cari air. Air tu sama ada telaga ataupun cari wadi. Begitu tu selalulah berlaku. Menurut ceritanya, yang dimasukkan dengan ayat ni, wajah as-sayyaratun tu, yang katakan kafilah itu, kafilah ni ada beberapa komentar daripada ulama-ulama tafsir. Yang pertamanya dikatakan kafilah ni datang daripada Syam. Mereka ni daripada Syam nak pergi ke Mesir. Sebab diorang ni adalah golongan yang kerja menjelajah dan mereka ni berniaga. Dan pada ketika itu, tempat orang nak berniaga ni adalah antaranya Mesir dan Syam lah. Kerana tempat-tempat ni dikatakan sebagai kota-kota besar yang ada pada ketika itu. Orang zaman dulu kalau nak berniaga dia kena pergi kat kota. Dan kebanyakan mereka ni duduk dekat Badawi, dekat badawah-badawah di kampung-kampung. Kampung-kampung yang melibatkan pada pertanian, melibatkan pada penternakan. Itulah tempat dipanggil sebagai badawah. Dan mereka ni selalu duduk kat situ. Jadi bila duduk kat situ, dia orang ambil barang. Barang ni dia orang nak jual kat mana? Makanya adalah barang tu kadang-kadang pergi dekat Syam, kadang-kadang pergi dekat pergi dekat Mesir. Ini antara tempat yang mereka berniaga lah. Kalau kita tengok pada era zaman Nabi Muhammad SAW baru dilahirkan, antara tempat yang orang berniaga ni adalah Syam, satu lagi dekat Yaman. Ini tempat orang berniaga pada zaman dahulu. Zaman dulu tu lah tempat orang-orang berniaga. Pada zaman Nabi Yusuf AS yang lebih ratusan tahun lebih awal daripada zaman Nabi Muhammad, antara tempat mereka berniaga ni adalah Syam. Sekarang Syam ni panggil Syria. Syria tu, tapi sebenarnya Syam ni bukan Syria aja, tapi dia ada beberapa tempat yang luas lah. Termasuklah Jordan, Palestin, Madian, Lebanon, ia belakalah tu. Itu dikatakan sebagai Syam pada zaman Nabi Yusuf AS. Jadi mereka ni pergi berniaga, ambil barang. Contoh kalau kita duduk dekat badawah ni, dekat kampung-kampung ni, kita ada sayur-sayur. Jadi sayur tu pergi letak kat bandar. Kita dah ada apa lagi? Kita ada binatang ternakan untuk dijual. Pergi dekat bandar. Lepas tu kadang-kadang ada orang bandar tu pula, dekat bandar Syam tu pula, kadang-kadang dia nak jual barang yang ada dekat bandar tu, dekat bandar satu lagi. Sebab orang kampung dia pergi juga bandar. Bandar tu pula ada pula tokek-tokek kat situ. Kadang-kadang dia upkan harga tu. Dan barang tu kadang-kadang tidak ada di bandar yang lain. Maka mereka akan jelajah pergi kat bandar yang lain untuk jual bandar barang tadi. Benda inilah yang berlaku kepada as-sayyarah tadi. Kelompok sayyarah tu, yang Quran kata ja'at sayyaratun tu, kafilah perniagaan tu kan. Golongan-golongan berniaga ni, diorang ni berjalan nak pergi dekat Mesir. Jadi masa nak pergi Mesir, sebab Mesir ni kota besar yang boleh mereka jual barang. Jadi nak jadi ceritanya, mereka ni tersesat jalan. Mengikut cerita Kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dia nyatakan, tapi riwayat ni Israiliyat, dia nyatakan bahawasanya ketika itu mereka ni berjalan dan mereka tak ikut laluan itu. Selalunya ikut laluan lain. Tapi nak jadi cerita mereka tersesat jalan, maka mereka sampai dekat satu kota dan kota tu dah hancur dah. Kota yang telah binasa dah. Dan mereka berehat dekat kota tu, kota yang hancur tu. Masa mereka berehat kat situ tu, yang dia kata minta salah seorang, fa'arsalu waridahum tu, minta dalam ramai-ramai tu, minta tolong cari air. Jadi dikatakan telaga yang tempat Nabi Yusuf AS dicampak itu dengan kota itu agak jauh juga. Maka dalam ramai-ramai itu adalah seorang yang telah dilantik untuk pergi. Orang tu namanya Malik bin Zihar. Malik bin Zi'ar. Malik bin Zi'ar nama dia. Nanti anda akan cerita siapa ni Malik bin Zi'ar ni. Jadi Malik bin Zi'ar ni yang pergi tu. Malik yang pergi tu lah Malik bin Zi'ar. Jadi persoalan dia, siapa dia Malik bin Zi'ar ni? Tu satu persoalan pula. Dan kafilah tu kafilah yang mana? Rupa-rupanya kafilah yang datang tu adalah golongan Al-Ismailiyin. Ismailiyin ni maksudnya adalah orang-orang daripada etnik Arab keturunan Nabi Ismail AS.
Malik bin Zi'ar tu sendiri tu, dia tu keturunan Nabi Ibrahim AS melalui Nabi Ismail AS. Sebab kalau kita baca dalam beberapa maklumat berkenaan dengan Malik bin Zi'ar ni, namanya Malik bin Zi'ar bin Nuwaid bin Nuwaid apa lagi? Lepas tu bin Madian bin Ibrahim AS. Itu satu riwayat. Ada riwayat kata dia bukan bin Madian, dia terus dia bin Madian, lepas tu dia bin kepada dia bukan bin Madian, dia bin kepada orang lain, lepas tu orang tu kepada Nabi Ismail AS. Maksudnya dikatakan dia ni adalah orang yang ada keturunan dengan Nabi Ismail AS. Taib. Maka disebabkan itu ada sebilangan mengatakan Malik bin Zi'ar ni asalnya adalah Madian. Okey, kita nak tahu pula Madian ni pula macam mana. Madian ni adalah nama tempat itu telah dibuka oleh salah seorang anak Nabi Ibrahim AS. Itu kita kena buka cerita awal lagi. Kita buka Kita buka sebelum awal, kita kena ingat Ibrahim AS ni asalnya ada isteri nama Siti Sarah. Lepas tu Siti Sarah ni dia tua, tak ada anak. Lepas tu Siti Sarah telah menawarkan kepada suami di Ibrahim AS untuk kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan itu nama Siti Hajar. Daripada Siti Hajar dapat anak nama Ismail AS, dan ketika itulah Ibrahim AS berulang isteri pertama dengan isteri kedua. Nak jadi ceritanya Siti Sarah ni beranak masa tu. Walaupun asal dia tak beranak, tapi dia beranak ketika itu, dan bila dia beranak dia dapat anak seorang namanya Yaqub AS. Siti Sarah tadi. Yaqub AS tu Ishaq AS. Siti Sarah dapat anak nama Ishaq. Ishaq tu pula dapat daripada Ishaq tu pula ada pula anak namanya Yaqub AS. Daripada Yaqub tu adalah Nabi Yusuf AS. Itu susu galuh keturunan. Baik. Nak jadi ceritanya, kalau kita baca dalam banyak kitab tafsir, dikatakan riwayat Israiliyat lah. Anda dah banyak kali riwayat Israiliyat. Dalam riwayat Israiliyat dikatakan selepas daripada kematian Siti Sarah, Ibrahim ni dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu nama Qantura binti Yaqtan. Namanya Qantura binti Yaqtan. Daripada Qantura ni dia katakan dapat 6 orang anak pula. 6 orang anak, dan salah seorang anak tu nama Madian. Baik. Jadi Nabi Ibrahim AS, anak yang duduk dengan dia, dibesarkan dengan dia sampai dia meninggal ni hanya 2 orang. Yang pertama adalah Ishaq, satu lagi adalah Ismail AS. Itulah anak Nabi Ibrahim yang duduk Nabi Ibrahim membesar-besar sampailah Ibrahim AS meninggal pun mereka duduk dengan Nabi Ibrahim AS. Baik. Okey, tak. Tapi berbeza dengan anak daripada Qantura binti Yaqtan. Qantura binti Yaqtan ni nama orang anak, dan anak ni tidak diberikan duduk bersama dengan Nabi Ibrahim. Bahkan bila dah besar, Ibrahim minta supaya dia orang ni jelajah duduk kat tempat lain. Jadi salah seorang anak tu nama Madian, dan dia buka tempat tu, Madian tu lah, tempat Madian. Dan Madian ni kalau kita baca dalam Quran, kisah pertemuan di antara Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib AS. Kita buka Quran, cuba cari kisah berkenaan Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Pertemuan tu berlaku di Madian tu lah. Jadi Madian tu, siapa yang buka? Yang buka tu adalah anak Nabi Ibrahim AS daripada isteri yang ketiga, yang bernama Qantura binti Yaqtan. Jadi rupa-rupa yang duduk kat situ tu, Madian ni, antara yang duduk ni ada seorang lelaki namanya Malik bin Zi'ar. Nama dia Malik bin Zi'ar Al-Khuza'i. Al-Khuza'i tu pun kita dah tahu, itu keturunan Arab. Sebab sebab Arab ni dia etnik. Dia ada etnik Quraisy lah apa kan. Bani Tamim, tak Bani Tamim lah. Tapi ada satu lagi yang Al-Khuza'ah. Al-Khuza'ah tu salah satu orang Arab pada zaman dahulu. Dia ada etnik keturunan dia. Dia panggil sebagai Al-Khuza'i. Jadi Al-Khuza'i tu ada seorang nama Malik bin Zi'ar dalam keturunan itu. Malik bin Zi'ar inilah yang dikatakan yang telah pergi ambil Nabi Yusuf AS dalam telaga tu. Tu cerita je lah, lebih kurang macam tu. Jadi mereka ni asalnya sesat jalan. Dia orang ni nak pergi ke Mesir untuk jual barang. Jadi bila mereka sesat jalan, dia orang pergi kat kota yang rosak tu. Haus nak minum air. Jadi ramai-ramai kata mintalah seorang mana-mana di kalangan kita ni pergi cari air. Jadi orang yang pergi cari air tu nama Malik bin Zi'ar. Malik bin Zi'ar. Dalam riwayat Israiliyat dikatakan Malik bin Zi'ar tu dia bukan pergi seorang-seorang. Dia pergi dengan seorang lagi kawan. Ada kawan nanti ada orang khilaf lah berkenaan dengan nama kawan tu. Nanti kita akan bincang lah dalam sambungan ayat nanti insyaAllah. Jadi bila sesat jalan cari air, maka mereka kata fa'arsalu waridahum. Maka dalam ramai-ramai tu mereka minta salah seorang di kalangan mereka tu pergi cari air. Pergilah. Jadi cari air di situ tu tak ada telaga. Dekat kota tu yang hancur tu tak ada telaga. Maka mereka cari agak jauh sikit daripada tempat tersebut. Maka mereka pergi cari Malik bin Zi'ar tadi pergi cari air bersama dengan kawan dia tadi. Lepas tu kata Allah Ta'ala fa'adla dalwahu qala ya bushra hadzal ghulam. Qala ya bushra hadza ghulam. Dia kata lalu fa'adla ni maksudnya buat turunkan baldi air tu. Orang Kelantan panggil karah.
payah anak ni masalah lemah bahasa Melayu. Banyak pasal mengaji dulu di pondok. Anak tak pernah belajar kecuali di Kelantan, Pakistan, Mesir. Anak tak pernah belajar kecuali di Pakistan, di Kelantan, Pakistan, Mesir. Sebab tu anak lebih berat kepada bahasa Kelantan bila nak syarah satu ayat Quran. Sebab tu guru anak banyak orang Kelantan. Jadi walaupun anak duduk kat Selangor lah, asal Kelantan tapi duduk kat Selangor. Jadi sebab tu kadang-kadang nak guna terjemahan tu anak lebih selesa guna terjemahan Kelantan. Kara, kara ni maksudnya kita ambil baldi tu, kita ikat dekat tali, lepas tu kita buat turun tu. Dia panggil kara. Buat turun, buat naik. Kara air dia panggil Tak. Jadi fa'adla dalwahu qala ya bushra hadza ghulam. Lalu dia pun baldi air tu ikat kat tali buat turun. Fa'adla dalwahu. Fa'adla dalwahu ni maksudnya buat turun dan buat naik lah. Buat naik Jadi dia buat naik. Buat naik. Jadi yalah, ini orang kata sesuatu benda yang kadang-kadang luar daripada apa yang kita rancang, tetapi semua tu dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Tak pasal-pasal tiba-tiba hamba Allah ni nak karah air, nak ambil air, rupa-rupa telaga tu pula telaga yang ada Yusuf AS kat dalam tu. Ini semua dalam perancangan Allah SWT, luar daripada apa yang difikirkan oleh manusia Sebab tu satu benda kadang-kadang kita kena fikirlah. Kita ni kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kadang-kadang benda tu kita rancang lain tapi jadi lain. Tapi apa-apa kita kena fikir hikmah. Apa benda baik yang kita boleh belajar daripada kejadian yang berlaku Kita jangan ingat bila kita susah awal tu, maka sampai bila-bila kita susah. Kadang-kadang hari ni kita susah, tapi rupa-rupa kesusahan itu menyebabkan kita mendapat satu kesenangan yang banyak. Dan kadang-kadang kita bermula dengan kebaikan, tapi last kali jadi susah. Ada juga lagu tu. Anda tahu misal contoh lain kadang-kadang kita baca sejarah politik manusia, cukuplah. Contoh, awak misal dua contoh manusia. Yang pertamanya orang nama Allahyarham Tok Guru ni Amla Aziz dalam politik. Dia peringkat muda, dia susah. Dia bukan orang susah, dia bukan orang senang dalam politik, tapi rupa-rupanya yang susah dia begitu lama dalam kehidupan dia. Dia start dengan politik, akhir sekali dia menang politik, dia menang sampai dia meninggal. Orang sanjung dia. Ni orang nama Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Pada peringkat awal orang tak sanjung dia sangat. Orang tak kenal, orang panggil Ustaz Ni Aziz, orang tak panggil Allahyarham, orang tak panggil Tok Guru Ni Aziz pada masa tu. Tapi rupa-rupanya yang dia tak rancang tu, benda luar daripada perancangan dia. Macam contoh, kalau kita baca ada kisah berkenaan dengan Allahyarham Tok Guru tu, Aziz kata dia tak pernah terfikir nak jadi menteri besar. Pilihan raya tahun 1990 tu pun dia tak terfikir langsung nak jadi menteri besar. Cuma dia kata dalam cerita dia tu, malam tu isteri dia, Tuan Sabariah ni bermimpi. Mimpinya apa ni? Mimpinya dia berjalan di belakang Sultan Kelantan masa tu. Sultan Ismail lah. Sultan kat depan, Tok Guru Ni Aziz kat belakang. Jadi bini ni kat belakang Tok Guru Ni Aziz. Cerita Allahyarham Tok Guru lah. Ana pernah tahu cerita ni. Jadi bila Tuan Sabariah tu, dia cerita, dia mimpi macam tu. Esok tu dia cerita pada Tok Guru. Dia kata, mimpi malam tadi. Mimpi apa? Dia kata, mimpi lah berjalan dekat belakang raja. Lepas tu, adalah suami dia tu kan, abang duduk kat depan, kita duduk kat belakang. Gitu. Lebih kurang lah. Cerita dia. Jadi Tok Guru Ni Aziz ni, masa tu dia tu kata, takut jadi menteri besar. Dia tak confirm. Dan pada masa tu pun, bukanlah orang bila pilihan raya tu, orang hanya fikir PAS akan merintah di Kelantan. Lepas tu kita nak tabalkan Ni Aziz, Tok Guru Ni Aziz ni sebagai menteri besar. Tak ada masa tu. Dia pun tak terfikir sebagai menteri besar. Tapi nak ceritanya yang sebelum itu banyak kesusahan yang dihadapi oleh Allahyarham Tok Guru Ni Aziz tu. Rupa-rupa tu ada kesenangan besar yang Tuhan nak bagi pada dia. Dia boleh jadi menteri besar Kelantan sampai akhir meninggal dia pun dalam keadaan orang sayang dia. Maksudnya, kadang-kadang kehidupan kita awal tu susah. Tapi lepas tu kita nak jumpa senang. Senang tu berakhir sampai kita mati. Ada. Tapi ada juga orang politik. Pada peringkat muda dia hebat, hype, tinggi politik. Tapi jatuh berdentung. Nak naik pula jadi susah. Orang tu nama Anwar Ibrahim. Kita baca sejarah Anwar Ibrahim main politik. Zaman student, orang angkat nama Anwar Ibrahim. Cukup hebat. 1982 dia masuk UMNO. Lepas tu dia naik dalam politik. Naik sampai satu selapis lagi. Dia dah sampai timbalan Perdana Menteri. Nak naik Perdana Menteri. Sikit lagi selapis. Jatuh berdentung. Bom. Lepas tu keluar. Lepas tu nak naik balik tu. Nak jadi Perdana Menteri tu susah. Nak jadi timbalan Perdana Menteri pun susah. Jadi itulah kadang-kadang kita fikir. Kadang-kadang ada kesusahan yang berlaku dalam kehidupan kita peringkat awal. Kita jangan ingat dia susah sampai kiamat. Kadang-kadang susah kat depan akan datang tu mungkin ada mudah dia. Dan kadang kita kena ingat juga kalau mudah kat depan ni, peringkat awal kita ni mudah, kita jangan ingat mudah sampai bila-bila. Kadang-kadang mudah kat depan lama-lama nanti jadi susah juga. Sebab tu kita kena pakai hikmah di sebalik apa yang terjadi. Semua tu bukan dalam pemikiran kita. Kadang-kadang semua itu dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang merancang juga, tapi lain yang kita rancang, lain yang jadi. Yang jadi itu semua di dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa juga bila kita baca kisah Nabi Yusuf AS. Itu betul-betul susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia tu dicampak dalam telaga. Dah campak dalam telaga tu duduk. Kalau baca dalam kitab tafsir, nanti kita akan sebut 3 hari. 3 hari duduk dalam tu. Nak jadi cerita cukup 3 hari tu, adalah satu geng kafilah mana boleh sesat jalan, boleh sampai dekat situ. Padahal selalu tidak lalu tu ikut laluan lain. Tapi hari tu nak jadi cerita sesat jalan. Bila sesat jalan tu pula, jumpa satu kota. Berehat kat sini lah pokok kita ni. Berehat. Bila berehat tu, berasa nak minum air ni. Ramai-ramai kita ni, tolonglah pergi cari air mana-mana. Adalah seorang nak jadi cerita. Orang yang pergi tu pula, orang tu nama Malik bin Zi'ar. Seorang yang daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Bila kita sebut dia keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS, bermaksud dia ni daripada satu tok samalah dengan Nabi Yusuf AS. Sebab Yusuf AS tu anak Nabi Yaqub, Yaqub tu pula anak pada Nabi Ishaq, Ishaq tu pula anak pada Nabi Ibrahim AS. Yang dia pula Malik bin Zi'ar ni pun dia ni anak kepada Zi'ar, anak kepada pada Duit, lepas tu anak kepada Madian, dan Madian tu pun anak kepada Nabi Ibrahim AS. Ada pula riwayat kata tak daripada keturunan Nabi Ismail AS. Maksudnya mereka ni daripada satu keturunan lah. Mereka ni daripada satu atub asalnya. Jadi semua tu nak jadi cerita. Kuasa Allah Ta'ala. Dalam ramai-ramai tu yang pergi tu nama Malik bin Zi'ar tadi. Malik bin Zi'ar pun pergilah ambil. Dan kalimah Malik, nama Malik ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia ada dalam riwayat-riwayat Al-Isra'iliyat. Jadi bila Quran ni sebut, dia kata fa'adla dalwahu. Ni orang yang pergi karah air tadi, yang berdi pergi ambil air. Siapa orang tu? Kita tafsir semua sepakat mengatakan orang tu nama Malik bin Zi'ar. Tak ada orang lain. Tak. Jadi bila dia buat keluar, fa'adla buat keluar, dia angkat. Masa dia angkat tu, selalunya kita bekas baldi air dalam tu kan. Dia dah berat dah air tu. Yang ni masa dia angkat tu, dia bukan sekadar berat air, dia ada berat lebih sikit. Jadi dia tak tahu apa benda. Dia angkat juga. Dia angkat-angkat rupa-rupanya ada budak seorang terikat kat situ. Budak tu Yusuf tu lah. Dan pada masa tu dia tak tahu budak tu adalah Nabi. Bahkan lepas jual pun dia tak tahu budak tu Nabi. Lepas pada tu baru dia tahu yang Yusuf AS adalah Nabi. Nanti kita akan baca sampai satu ketika nanti, sampai jumpa ayat yang Malik bin Zi'ar ni akhir sekali dia pergi dekat Mesir. Dia baru tahu, lepas dia pergi kali kedua tu, baru dia tahu bahawa Yusuf tu adalah Nabi, dan dia minta maaf dengan Nabi Yusuf AS. Dan bila Nabi Yusuf jadi jawatan besar dalam kerajaan, dia ni salah seorang pegawai kepada Nabi Yusuf AS. Itu cerita tu lambat lagi. Mungkin minggu depan baru kita jumpalah kisah Malik bin Zi'ar bekerja dengan Nabi Yusuf AS. Tapi anda sebut dululah gambaran cerita tu kan. Type. Jadi Malik bin Zi'ar tu dia tak tahu Nabi Yusuf AS tu Nabi. Dia tak tahu. Ya, dia pun bukan Nabi. Maka macam mana dia nak tahu kawan tu Nabi ke tidak kan? Kalau dia Nabi, mungkin Allah Ta'ala dah bagi wahyu pada dia untuk bagi tahu ini Yusuf ni Nabi ni, contohlah kan. Ini tak, jadi dia tak tahu. Sebab Malik bin Zi'ar ni bukan Nabi jadi dia tak tahu. Jadi dia ambil budak tu. Bila dia angkat budak tu, bila dia angkat budak tu ada dekat sedu. Tak. Jadi bila dia angkat budak tu sampai atas tu, dia tengok terkejut. Bila terkejut dia pun sebut qala ya busyra hadza qulam. Tu dia sebut tu. Qala, berkata dia tu Malik bin Zi'ar tu lah. Ya busyra, wahai khabar gembira. Wahai khabar gembira, hadza qulamun. Budak ni, ada budak ni. Itulah terjemah mudah-mudah kita kan. Kalau orang tengok dalam kitab tafsir, dia ada beberapa bacaan lah terhadap bacaan ini. Ada bacaan baca ya busyra, ni yang kita baca ni. Ini dibaca oleh ahli Kufah dan disepakati di kalangan qiraat Hafs yang kita baca ya busyra. Nanti kalau kita tengok ada bacaan-bacaan yang lain ahlu Madinah pada zaman tu, pada zaman ulama-ulama dulu, dalam 500 tahun dulu ni, ada bacaan dia baca ya busyra ya busyra ya hadza ghulam. Yang baca yang kita baca ni ya busyra hadza ghulam. Tapi ada bacaan di kalangan ahli Madinah dan ahli Basrah, dia baca ya busyra ya hadza ghulam. Nampak beza. Ya busyra satu, ya busyra ya. Ada satu tambah ya belakang. Ada pula bacaan lain dia baca ya basyari hadza ghulam. Ada bacaan. Jadi kita nampak dalam qiraat ni ada 3 bacaan pada kalimah ya busyra tu. Ya busyra satu, ya basyari dua, ya busyra ya tiga bacaan. Tapi ketiga-tiga ni bacaan yang paling kuat macam bacaan kita baca. Ya busyra hadzal ghulam. Jadi isu dia sekarang, apa makna busyra? Situ. Ada tafsiran mengatakan yang busyra ini adalah nama kawan kepada Malik bin Zi'ar tadi. Jadi Malik bin Zi'ar dia datang, kan dikatakan dia bukan datang seorang. Dia datang seorang lagi kawan untuk nak pergi ambil air tadi kan. Jadi masa dia pergi tu, yang kawan tu nama apa? Dikatakan kawan tu nama Busyra. Ada yang dikatakan.
Jadi Bushra ni dikatakan lelaki. Ada pula A'mash, seorang ulama pada zaman dulu. Al-A'mash dia kata tak, kawan dia tu sebenarnya perempuan. Dan Bushra tu perempuan tu lah. Ada pula dua tafsiran. Ada pula tafsiran lain mengatakan ya Bushra di sini adalah dia mengeluh, menggambarkan diri dia sendiri. Macam contoh anda buat. Kadang-kadang kita ni masuk peperiksaan, contoh pasal benda ni pernah berlaku kat kawan anak sendiri. Dia masuk peperiksaan pada zaman masa anak belajar Azhar dulu. Dia masuk peperiksaan dan dia ni bila sampai satu soalan yang dia tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Dia pun kata, "Wahai bodoh, weh orang bodoh." Bodoh tu dia merojokkan diri dia sendiri sebenarnya, dia bukan kata orang lain. Bodoh aku ni. Wahai orang bodoh jadi wahai orang bodoh tu dia nak merujuk diri dia. Yang dia tak boleh nak jawab peperiksaan tadi. Dia kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita kan macam tu. Kita bercakap seorang-seorang tu dan kita merujuk pada diri kita. Oi bodoh, kan? Apa lagi? Kita ni ada seorang awek, contoh girlfriend. Lepas tu awek tinggalkan kita. Kita berkata, oi loser. Loser tu kita rujuk diri sendiri, bukan kata ke orang. Maka demikian juga apabila Malik bin Zi'ad sebut, ya Bushra hadza ghulam. Ya Bushra, wahai khabar gembira. Maksudnya bagi tahu aku gembira ni. Sebab apa? Jumpa budak ni, dapat budak. Tu maksudnya ya Bushra, aku gembira ni. Tu tafsiran yang ketiga. Ada pula ulama tafsir yang ni yang paling kuat, yang dikatakan ya Bushra tu sebenarnya dia nak bagi tahu kawan dia sebelah ini satu khabar gembira. Dia bukan kawan ternama Bushra. Tadi kita dah sebut ada tafsiran, 3 tafsiran kan. 2 tafsiran pertama, yang kedua. Bushra tu katanya nama kawan dia lelaki. Ada pula kata kawan dia tapi perempuan. Ada 2 tafsiran. Tafsiran ketiga tu maksudnya ya Bushra khabar gembira, dia nak merujuk diri dia sendiri. Ada tafsiran ketiga, tapi tafsiran yang paling kuat ni kata dia nak menggambarkan kegembiraan itu bukan cakap pada diri je, tapi nak bagi tahu juga kat kawan dia satu lagi. Maka bila dia tengok Bushra, wahai khabar gembira, macam tu. Ya Bushra, wahai khabar gembira. Bushra ni makna khabar gembira. Kita baca Quran kita akan jumpa wabashshirhum bi'adzabin alim. Wabashshirhum, berilah khabar gembira. Dia ada basyiran wa nadhiran. Basyiran khabar gembira, nadhiran khabar ketakutan jadi basyiran, Bushra. Bushra tu kalimah tu lah. Bushra Bushra khabar gembira. Ya Bushra, wahai khabar gembira. Hadza ghulamun. Ni aku dapat seorang budak ni. Budak. Ghulam ni budak Menurut ceritanya, dia kata macam tu sebab apa? Ni dia boleh cakap ya Bushra hadzal ghulam. Secara spontan dia boleh cakap lagu tu. Yang pertama, ada ulama kata dia cakap macam tu sebab dia terkejut. Dia terkejut bila tengok ada budak. Yalah, kita Syekh kalau ambil air dalam telaga tu kan, tiba-tiba ada budak dalam tu, tidak terkejut kita kan? Terkejut. Tak payah budak lah, ular contoh. Kita pergi ambil air dalam telaga tu, ada ular dalam tu, tidak melompat kita. Astagfirullahalazim, melompat macam-macam kan. Tu ular. Bayangkan kalau ada orang dalam tu, lagilah kita rasa lain kan. Jadi kata jadi terkejut sebab ada budak satu. Lepas tu budak tu pula kelihatan sempurna dan cantik. Jadi bila dia tengok tu, dah lah budak. Budak kan. Lepas tu budak tu pula sempurna cantik. Yusuf AS lah, cantik lah Yusuf ni. Kan? Kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi pernah menggambarkan Yusuf AS ni kalau kita tengok dia, umpama kita tengok bulan yang bercahaya, bulan mengambang. Macam mana? Kan? Kita malam-malam gelap, kita tengok bulan mengambang. Kita tengok macam mana dia, yang bintang-bintang kecil tu kita tak nampak. Dia terserlah. Kan? Ni kat malam tu gelap tapi ada bintang. Lepas tu ada bulan. Bulan mengambang. Bila bulan mengambang tu, bintang-bintang tu kita tak nampak dah, kita tengok bintang. Tengok pada bulan. Comel lah, comel. Cantik lah yang dikatakan Yusuf AS ni. Macam mana contoh Contoh kita pergi universiti. Pergi ceramah, pergi kat mana-mana universiti lah. Universiti tu dia ramai budak-budak kan, budak-budak universiti. Budak universiti tu kadang dia ada muka comel, ada tak comel. Tapi ada orang paling comel tu dia terserlah sikit pada orang lain. Macam itulah diumpamakan Nabi Qurtubi ni umpamakan cantiknya Yusuf AS ni. Maksudnya Yusuf ni kalau duduk ramai-ramai lelaki ni, orang ni pakat tengok dia lah. Sebab apa? Nampak terserlah pada orang lain ni. Macam tu dia berlaku, pada kita pun berlaku. Kan? Kita kalau kita fikir pasal artis cukup. Artis ni dia banyak artis ni. Perempuan-perempuan artis, lelaki artis. Lelaki contoh ada nama Adi Putra, ada nama Aaron Aziz, ada orang nama macam-macam nama tu lah, artis-artis lelaki tu. Jadi kalau andai kita susul semua artis-artis tu kat depan, mana yang lebih terserlah? Kan? Mana terserlah? Maknanya itu yang paling cantik tu, itu paling handsome tu. Lagu tu lah yang dimaksudkan dengan Imam Qurtubi maksudkan cantiknya orang nama Yusuf AS. Satu. Maksudnya Qurtubi dah gambarkan begitu. Yang kedua, Nabi SAW sendiri pernah menyebut tentang kecantikan
Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Muhammad tengok Yusuf ni dalam malam Al-Isra wal Mi'raj. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad kata, fa izan ana bi Yusuf izan huwa qad a'ta syatral husn. Huwa qad u'tiya syatra al-husni. Aku ni tengok Yusuf alaihissalam masa Isra Mi'raj tu. Aku dapati dia telah diberikan separuh kecantikan dunia. Dalam dunia ni, separuh kecantikan tu letak pada dia, pada Yusuf alaihissalam. Cantiklah Yusuf alaihissalam ni. Dan Imam Qurtubi ada buat komentar juga. Dia kata sebenarnya cantiknya Yusuf alaihissalam ni, dia ni dia terkesan daripada cantiknya moyang dia dulu, Siti Sarah. Siti Sarah kan. Sarah dapat anak nama Ishak. Ishak tu dapat anak nama Yaqub. Yaqub tu ada anak nama Yusuf. Jadi keturunan itulah Siti Sarah tu kan. Jadi dia dikatakan Siti Sarah tu memang cantik. Isteri Nabi Ibrahim nama Siti Sarah tu memang cantik. Dan cantik dia tu terkesan kepada ni cicit dia ni yang bernama Yusuf alaihissalam. Ni kata Al-Imam Al-Qurtubi lah. Lagu mana rupa wallahualam. Kita pun tak boleh nak bayang lah betapa cantiknya Yusuf alaihissalam. Betapa handsome lah. Lelaki tak panggil cantik, dia panggil handsome. Kan? Kalau perempuan panggil cantik, panggil comel. Kan? Macam itulah. Itu istilah kita orang Melayu lah begitu. Type. Jadi cantiklah Yusuf alaihissalam ni. Jadi bila dia cantik Yusuf alaihissalam, bayangkan Malik bin Zihar tu bila keluar tengok, Allah, budak. Bila tengok budak terkejut dah. Cantik pula. Bila cantik, otak fikir apa? Otak fikir, kalau jual ni boleh duit ni. Contoh. Sebab zaman tu ni zaman perhambaan. Zaman tu masih ada lagi perhambaan. Bukan zaman tu lah. Zaman Nabi Muhammad tu masih ada lagi perhambaan pada masa tu. Jadi zaman tu ada jual orang ni. Memperdagangkan manusia ni masih berlaku lagi pada zaman tu. Jadi Malik bin Zihar ni bila tengok, budak satu. Bila budak ni dia muda. Kan? Sebab dalam ayat kata gulam. Bila sebut gulam, budak lah gulam. Gulam ni terjemahannya budak. Al-Imam Rashid Ridha dia sebut dalam kitab tafsir dia Al-Manar, bila sebut gulam ni maksudnya umur ni 10 hingga 20 tahun. Dan dalam kisah ni digambarkan ketika itu umur Yusuf alaihissalam 17 hingga 19 tahun. Ada kata 18 tahun, ada orang kata 17 tahun, ada orang kata umur 19 tahun. Maksudnya budak muda. Bila budak muda dengan gagah. Bila gagah. Kalau gagah ni kalau kita jual, tak handsome pun orang beli dah. Sebab apa? Sebab ni boleh bekerja macam-macam ni. Bayangkan kalau lawa pula, ada nilai tambah kat situ tu. Jadi si Malik bin Zihar ni dia kagum, dia terkejut. Bila terkejut tu dia kata, ya bushra hadza gulam. Dia kata, wahai khabar gembira, kita dapat budak. Macam itulah lebih kurang dia bercakap kan, gitu. Sambung kata Allah Taala, wa asarru bida'atan. Dan mereka merahsiakan budak ini. Dia rahsiakan Yusuf alaihissalam. Kita ni kadang-kadang bila jumpa barang berharga, kita tak mudah cerita kat orang. Bagi orang yang kedekut ni lah. Bagi orang jahat contoh, duduk berjalan-jalan tengok ada duit. Ada duit dekat jalan tu kan. RM50. Dia tak cerita kau kan, dia ambil dia diam, bolam poket dia diam. Kaedah dia dah. Sebab apa? Sebab takut-takut orang lain tahu sama. Satu. Ataupun kalau kalau orang tahu, nanti bimbang orang serang kita pula, dia berebut dengan kita benda tu. Jadi kebimbangan tu ada dalam pemikiran tu. Maka demikian jugalah berlaku kepada Malik bin Zihar dengan dia punya kafilah tu. Kafilah dah jumpa budak ni. Bila jumpa budak kata, ni duit belaka ni. Dahlah budak ni muda. Dengan segak dia apa tu kan, cantik pula, handsome pula. Duit ni duit. Jadi dia pun wa asarruhu, mereka rahsiakan. Berkenaan dengan Yusuf alaihissalam. Rahsia tu sebab apa? Bida'atan, untuk nak jadikan barang jualan. Nak jual lah. Boleh duit. Bida'atan ni maknanya barang jualan. Begitu. Dalam kitab tafsir ada dibahaskan siapa yang menyembunyikan itu. Wa asarruhu. Ada orang kata sebenarnya Israeliat. Dia kalau kita pergi pada yang sahih, cerita ni dia tak ada cerita sangat, gitu je cerita. Tapi yang jadi banyak cerita ni sebab kita tengok dalam cerita riwayat Israeliat. Dalam riwayat Israeliat diceritakan rupa-rupanya jadi kebiasaan bagi adik-beradik Yusuf alaihissalam yang mereka letak dalam telaga tu, dikatakan mereka ni tak terus balik sebenarnya. Mereka duduk kat situ, sehari-hari dia orang akan datang tengok. Yusuf ada lagi tak? Ada, balik. Dia pergi tempat dia orang nak buat kerja tu lah. Lepas tu esok mari pula. Ada. Pergi balik pula tempat biasa. Lepas tu hari ketiga datang, dah tak ada Yusuf alaihissalam. Tak ada. Bila tak ada, dia kata, siapa dia buat lari Yusuf? Maksudnya Yusuf dah keluar. Maka tu masa tu lah mereka cari-cari maklumat, dia orang dapati ada yang kelompok kafilah tu, yang dalam banyak khalifah ada satu kafilah yang telah bawa Yusuf alaihissalam jalan menuju ke Ramsey. Maka dikatakan adik-beradik Yusuf alaihissalam ni lah pergi kejar dia orang, jumpa dengan Malik bin Zihar. Dia bagi tahu, dia kata tu sebenarnya Yusuf ni, dia tak sebut adik, dia sebut ini hamba kami yang telah hilang.
Dia dakwa lah. Maka di situ tu jual. Makanya adik ni dia jual kepada adik-beradik ni jual lah Yusuf ni kepada Malik bin Zi'ar. Ada cerita lagu tu lah. Tapi cerita ni datang daripada riwayat Al-Isra'iliyat. Tapi kalau kita pergi pada teks ayat, dikatakan sebenarnya yang menjualkan itu bukan adik-beradik dia. Wa asarruhu, yang telah menyembunyikan cerita maklumat Yusuf AS yang ada kat tangan kita ni, yang asarruhu ni merujuk pada kafilah tu. Dia bukan merujuk pada adik-beradik tu. Jadi cerita adik-beradik tu ada dalam riwayat Al-Isra'iliyat. Tapi dalam cerita body ayat tak ada cerita berkenaan dengan adik-beradik yang menyembunyikan tentang Yusuf dan menjualkan Yusuf. Tak ada. Adik-beradik tidak menjual. Tapi yang menjual ni Malik bin Zi'ar tadi. Malik bin Zi'ar bersama dengan kafilah dia tadi kan. Tak. Jadi sembunyikan mereka lah bida'atan, untuk nak jadikan barang jualan. Bida'atan ni asalnya barang. Apa-apa barang yang boleh jual panggil bida'ah belaka lah. Itu dalam sebutan Arab. Tak. Bida'ah. Dalam kitab tafsir dinyatakan semasa Yusuf AS tu dikeluarkan oleh Malik bin Zi'ar dan dibawa pergi pada kafilah, mereka ditanya pada Yusuf AS. Soalan dia orang tanya, kamu nak yang mana? Kamu nak dijual ke ataupun kalau tak kami bunuh korang, bunuh kau. Yusuf, kami ni, dia tak panggil Yusuf lah, dia tak tahu Muhammad tu nama Yusuf maksudnya. Jadi dia tanyalah, dia kata dua pilihan ni, sama ada dibunuh ataupun dijual. Dan Yusuf AS memilih untuk dijual masa tu. Yusuf pilih tak apa, aku dijual pun tak ada masalah lah. Nak buat macam mana? Maka di situlah ayat Quran kata bida'atan tu. Wa asarruhu, mereka sembunyikan bida'atan untuk jadikan barang jualan. Tak pasal-pasal Yusuf AS dah jadi barang jualan. Begitu. Tak. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala amat mengetahui. Ana terjemah alim tu amat mengetahui. Alim ni, alim, tahu. Orang yang bertahu. Orang yang tahu dia panggil alim. Kalau alimun, itu panggil sirah mubalaghah. Kalau orang belajar bahasa Arab. Maksudnya, amat tahu. Bukan tahu sikit-sikit, tahu sangat-sangat. Bima ya'malu, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala tahulah apa yang kafilah tu lakukan terhadap Yusuf AS. Apa yang berlaku, apa yang dirahsiakan oleh mereka. Walaupun kafilah-kafilah lain tak tahu, tapi kafilah tu tahu. Walaupun kafilah lain tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu yang mereka sembunyikan Yusuf AS. Itu maksud dia kan. Ada pula tafsiran yang mengatakan bahawasanya itu adalah isyarat yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kita kena cek balik asbabun nuzul ayat yang kita dah bincang dalam siri kuliah kita yang sebelum ni. Ingat balik. Kan? Ni masalah mengaji ni lupa. Tu masalah. Kalau kita cerita yang sebelum-belum tu, ingat balik macam mana turun ayat ni ketika Nabi Muhammad SAW bersedih. Iaitu selepas kematian dua orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Talib, satu lagi adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dulu baru Abu Talib kan. Tak. Nabi Muhammad sedih. Orang buat khianat pada Nabi Muhammad. Macam-macam pengkhianatan mereka buat pada Nabi. Nabi bertambah sedih. Maka antara golongan yang mengkhianati Nabi ni bukan orang lain. Orang Arab. Orang Arab Quraisy tu pula. Quraisy tu pula keturunan Nabi SAW. Orang pak saudara Nabi, kawan-kawan Nabi yang duduk dekat dengan Nabi, yang khianat Nabi, keluarga-keluarga Nabi. Jadi benda itu menjadikan Nabi Muhammad SAW. Jadi turun surah Yusuf ni seakan-akan Allah Ta'ala nak bagi tahu Muhammad kau tak payah sedih. Sebenarnya kesusahan yang berlaku pada kamu ni sebenarnya dah berlaku dulu Nabi Yusuf AS. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu alimun bima ya'malun. Allah Ta'ala amat tahu dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya kalau tengok ayat ni, tu yang adik-beradik mereka lakukan, apa yang kafilah tu lakukan kepada Nabi Yusuf AS. Maka demikian juga Allah Ta'ala tahu apa yang dilakukan oleh Arab itu terhadap kamu, hai Muhammad SAW. Itu ada tafsiran yang kedua lah terhadap maksud wallahu alimun bima ya'malun. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Begitu.